Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Puan Fazilah binti Muhammad Osman, pensyarah bagi subjek GMGA 3063 Perbandingan Pentadbiran Awam. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah negara Thailand dan Vietnam, iaitu dasar pendidikan. Kami terdiri dari 5 orang dari kumpulan 2, iaitu saya sendiri, Nazaruddin Mestafan, nombor matrik 2744440, Nur Idayu binti Zulfaqar, nombor matrik 276164, Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 276054, Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Kin, nombor matrik 276332, dan yang terakhir Muhammad Firdaus bin Hamdan, nombor matrik 276070. Latar belakang umum Thailand dan Vietnam. Seterusnya, pengenalan Thailand dan Vietnam. Thailand adalah sebuah negara yang kaya dengan sejarah, budaya dan pembangunan ekonomi yang pesat. Faktor sosioekonomi, hubungan antarabangsa dan aspek lain memberikan dimensi yang pelbagai dalam pemahaman negara ini. Manakala Vietnam dengan sejarah panjang yang dipenuhi dengan perjuangan dan transformasi. Menduduki kedudukan tengah di rantau Asia Tenggara, negara ini bukan sahaja kaya dengan keindahan alam semula jadi tetapi juga mempunyai warisan budaya yang mendalam dan lintasan ekonomi yang mengagumkan. Seterusnya, maklumat sosioekonomi. Thailand sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, mempaparkan lanskap sosioekonomi yang dinamik. Dengan populasi lebih daripada 69 juta orang, Thailand mempunyai pelbagai etnik, budaya dan tahap pembangunan ekonomi yang berbeza-beza, berfungsi sebagai pusat ekonomi dan budaya, jurang sosioekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Pertanian terutamanya pengeluaran beras, getah dan buah-buahan kekal sebagai sokongan utama untuk mata pencarian di kebanyakan wilayah. Walaupun pertanian memainkan peranan penting, Thailand telah mencapai kemajuan dalam sektor perindustrian dan pembuatan, terutamanya elektronik dan otomotif, telah menjadikan Thailand sebagai pemain utama dalam rantaian bekalan global. Vietnam pula, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, mempunyai sejarah yang kaya dan pelbagai merangkumi lanskap sosioekonomi yang dinamik. Dengan populasi lebih daripada 97 juta orang, Vietnam adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbantas di rantau ini. Pertanian, terutamanya pengeluaran beras, kopi dan getah, kekal sebagai tonggak utama ekonomi. Walaupun pertanian memainkan peranan penting, Vietnam telah berjaya melibatkan diri dalam sektor pembuatan dan ekspor sebagai pusat pengeluaran global dan industri tekstil, sektor elektronik dan pembuatan otomotif. Seterusnya, persatuan antarabangsa dan blok wilayah. Thailand terlibat secara aktif dalam kerjasama antarabangsa dan blok serantau. Sebagai ahli ASEAN, Thailand mengambil bahagian dalam usaha meningkatkan integrasi dan kestabilan serantau dalam mengekalkan hubungan dengan pelbagai organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan World Trade Organization (WTO). Thailand juga terlibat dalam kerjasama ekonomi dan pelaburan dengan negara luar Asia Tenggara seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah dalam kepelbagaian sektor perdagangannya. Vietnam juga adalah anggota aktif ASEAN, iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang telah memainkan peranan penting dalam menggalakkan kestabilan dan kerjasama serantau, perdagangan bebas dan forum dialog politik. Vietnam juga terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas dengan pelbagai rakan kongsi termasuk Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Maklumat lain yang berkaitan. Negara Thailand mempunyai warisan budaya
yang luar biasa. Budaya Thai dipengaruhi dengan agama Buddha, tarian tradisional dan seni bena klasik, memberikan negara itu identiti yang unik. Perayaan seperti Songkran dan Loi Krathong mencerminkan budaya yang kaya dan tradisi yang dijaga dengan teliti. Selain itu, isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan memperdagangkan manusia tetap menjadi tumpuan perhatian. Manakala Vietnam bukan sahaja terkenal dengan aspek ekonomi yang dinamik, tetapi juga dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Pengaruh agama Buddha dan Konfusianisme masih sangat dirasai dalam seni dan tradisi Vietnam. Perayaan seperti Tet yang meraihkan Tahun Baru Vietnam merupakan detik penting dalam budaya Vietnam dan mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi yang pesat juga memberi kesan kepada ketidaksamaan dalam masalah sosial yang lain. Seterusnya, konsep dan peranan raja. Konsep raja di Thailand berkaitan dengan budaya dan agama. Budaya Thai memandang raja sebagai pelindung dan memelihara keharmonian sosial. Raja memegang peranan simbolik dan bercara dengan kuasa politik yang lebih terhad. Raja Thailand memainkan peranan penting dalam memelihara budaya dan tradisi dalam usaha memelihara kesenian, kesesateraan dan perayaan tradisional. Sebagai contoh, Raja Bhumipol Aduyadil terkenal dengan dedikasinya untuk menyokong projek kebudayaan. Sebagai sebuah negara yang mengalami peperangan dan perjuangan kemerdekaan, konsep raja di Vietnam mempunyai latar belakang yang unik seperti dinasti LY dan Tran. Raja-raja di Vietnam sering dilihat sebagai pemimpin tentera yang memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan negara. Raja-raja di Vietnam memainkan peranan penting dalam menggerakkan budaya dan warisan. Walaupun peranannya lebih bersifat istiadat, raja di Vietnam kekal sebagai simbol perpaduan negara. Seterusnya, politik, pentadbiran dan ketenteraan. Pemegang kuasa utama di Thailand adalah raja dan tentera. Rampasan kuasa tentera pada 2014 adalah contoh campur tangan politik tentera yang paling terkini. Selain itu, pentadbiran di Thailand dikawal oleh sistem birokrasi yang kukuh. Pusat kerajaan terletak di Bangkok yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi. Sistem perundangan Thailand dipengaruhi oleh monarki dan raja berperanan dalam proses perubahan undang-undang. Secara tradisinya, raja di Thailand berperanan untuk menggerakkan kepimpinan tentera, walaupun fungsi mereka yang lebih simbolik dalam konteks moden. Di Vietnam pula, Parti Komunis Vietnam ataupun PKV adalah kuasa politik utama dalam membuat keputusan politik dan mempunyai kawalan di atas kerajaan, ketenteraan dan kehidupan sosial. Vietnam mempunyai sistem pentadbiran yang berpusat di sekitar Parti Komunis dan kerajaan pusat di Hanoi. Selain itu, sistem perundangan Vietnam adalah berdasarkan prinsip komunis dengan Parti Komunis sebagai panduan. Peranan tentera dipandu oleh dasar parti. Dan BPA berfungsi sebagai instrumen pertahanan dan keselamatan negara yang ditadbir oleh parti. Ekonomi dan sosial. Ekonomi Thailand didorong oleh pelancongan, pembuatan dan pertanian. Sebagian besar pendapatan negara datang daripada cukai eksersis. Dengan eksersis penggunaan dan cukai pendapatan menjadi sumber utama Raja Thailand. Sebagai ketua negara, Raja berperangkaan, mempunyai status yang tinggi dan memainkan peranan dalam usaha keagamaan dan kebajikan masyarakat. Raja Bhumipol Adulyadej terkenal dengan
inisiatif sosialnya yang memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi luar bandar, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Sumbangan beliau sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Vietnam pula telah berjaya mempelbagaikan ekonominya dengan pertumbuhan yang ketara dalam sektor pembuatannya. Eksersis termasuk cukai barang dan perkhidmatan. Satu saja di Vietnam semakin berubah dengan perubahan daripada sistem beraja kepada sistem komunis. Seiring dengan perubahan dalam sistem politik, peranan raja di Vietnam turut berubah. Dalam konteks moden, tugas raja adalah lebih simbolik dan upacara, memberikan sokongan untuk perpaduan negara dan projek pembangunan sosial. Terima kasih Encik Nazar. Assalamualaikum, saya Nur Idayu binti Zulfaka, nombor matrik 276164. Saya akan menyambung slide yang seterusnya. Antara perbandingan dasar pendidikan negara Thailand dan Vietnam ialah penjaminan pendidikan yang diamalkan di Thailand dan Vietnam. Di Vietnam, dasar jaminan pendidikan tertumpu pada kemasukan. Thailand telah melaksanakan dasar jaminan pendidikan dengan tumpuan kepada kemasukan pelajar daripada pelbagai latar belakang. Program seperti satu tablet satu kanak-kanak bertujuan untuk menyediakan akses teknologi kepada semua pelajar. Vietnam meningkatkan akses dan penekanan pada kualiti. Vietnam telah berjaya meningkatkan akses kepada pendidikan dengan mengurangkan kadar buta huruf dan meluaskan jangkauan pendidikan prasekolah. Penekanan yang kuat juga diberikan kepada peningkatan kualiti pendidikan melalui pembaharuan kurikulum dan peningkatan kelayakan guru. Yang kedua, standard mutu pendidikan di Thailand dan Vietnam. Thailand melaksanakan standard pendidikan kebangsaan dan antarabangsa. Thailand meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang menjadi tumpuan dan beberapa sekolah sedang mendapatkan pensijilan antarabangsa seperti ISO dan Cambridge untuk meningkatkan standard kualiti. Vietnam pula sedang mengemaskini kurikulum dan pensijilan antarabangsa. Vietnam juga sedang mengemaskini kurikulum dengan menyesuaikan kadar keperluan ekonomi dan teknologi moden. Sesetengah sekolah mengikuti pensijilan antarabangsa seperti Cambridge dan IB, iaitu International Baccalaureate, untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan yang ada di Thailand dan Vietnam. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan sesebuah negara. Thailand dan Vietnam sebagai dua negara yang mempunyai budaya dan sejarah yang unik, mempunyai pendekatan yang berbeza untuk membangunkan sistem pendidikan di negara mereka. Pencapaian dalam pendidikan sekolah rendah dan menengah. Thailand telah mencapai kemajuan yang ketara dalam meningkatkan akses dan pencapaian di peringkat pendidikan rendah dan menengah. Program pendidikan wajib 9 tahun telah membantu meningkatkan penyertaan pelajar dan kadar pengijazahan. Antara cabaran kualiti dalam pendidikan asas. Dalam mencapai yang terbaik, tetap ada cabaran terutamanya di peringkat pendidikan rendah. Kekurangan guru terlatih dan kemudahan pendidikan yang tidak sekata boleh menjejaskan kualiti pendidikan di beberapa wilayah. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Thailand semakin menitik beratkan penggunaan teknologi di dalam pendidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Program satu tablet satu kanak-kanak adalah contoh inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan melalui teknologi. Kualiti pendidikan di Vietnam pula meningkatkan kualiti pendidikan asas. Vietnam telah berjaya meningkatkan kualiti pendidikan asas dengan memberi penekanan kepada kurikulum yang berkaitan dan meningkatkan kelayakan guru. Program peningkatan kualiti guru menjadi fokus utama di negara Vietnam. Cabaran dalam pengajian tinggi pula ialah walaupun pendidikan rendah telah mencapai kemajuan, cabaran kualiti muncul di peringkat pendidikan tinggi pula. Peningkatan kualiti pengajaran dan penyelidikan adalah fokus untuk bersaing di peringkat global. Inisiatif Sekolah Bestari untuk pendidikan yang berkualiti. Vietnam telah memperkenalkan inisiatif Sekolah Pintar yang mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan.
Program ini mencerminkan usaha untuk meningkatkan interaktiviti dan kerelevanan pembelajaran. United Nations International School of Hanoi ialah sebuah sekolah antarabangsa di Vietnam yang menonjol dan menyediakan pendidikan berkualiti. Terima kasih. Saya pas kepada rakan saya. Evolusi pendidikan, iaitu pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan sebuah negara di Thailand dan Vietnam. Dengan sejarah dan budaya yang berbeza, ianya telah mengalami evolusi dalam sistem pendidikan mereka. Yang pertama, evolusi pendidikan di Thailand. Yang pertama iaitu awal abad ke-20, iaitu pendidikan berpaksikan elit dan agama. Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan di Thailand didominasi oleh pendekatan tradisional yang berpusat pada kelas elit dan pendidikan agama Buddha. Hanya segelintir yang mempunyai akses kepada pendidikan yang formal. Yang kedua iaitu pada dekad 1960-an, iaitu perluasan akses kepada pendidikan asas. Pada tahun 1960-an, Thailand telah mengalami perubahan ketara dengan perluasan akses kepada pendidikan asas. Program pendidikan wajib 9 tahun telah dilaksanakan dan juga telah membuka peluang pendidikan kepada lebih ramai kanak-kanak. Yang ketiga iaitu abad ke-21, iaitu fokus pada inovasi dan teknologi. Evolusi terkini melibatkan tumpuan kepada inovasi dan teknologi dalam pendidikan. Pengenalan program iaitu One Tablet per Child mencerminkan usaha untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan melalui teknologi. Seterusnya, evolusi pendidikan di Thailand, iaitu yang pertama pada awal abad ke-20, iaitu pendidikan dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, pendidikan di Vietnam dipengaruhi oleh pejuang kemerdekaan. Pendidikan adalah satu cara untuk mengumpul sokongan negara dan membangunkan kesedaran politik. Seterusnya, pada tahun 1980-an, iaitu pembaharuan pendidikan pasca perang. Selepas perang berakhir pada tahun 1975, Vietnam mengalami pembaharuan pendidikan. Pada tahun 1980-an, pendidikan asas wajib diperluaskan dan kurikulum diubah untuk mencerminkan ideologi sosialis. Seterusnya pada abad ke-21, iaitu fokus pada pembangunan kebolehan dan kemahiran. Evolusi di pendidikan di Thailand termasuk tumpuan yang meningkat untuk membangunkan keupayaan dan kemahiran yang relevan dengan tuntutan ekonomi global. Program tersebut ialah program pembaharuan kurikulum yang mencerminkan penyesuaian kepada perubahan zaman. Seterusnya, evolusi perbandingan, iaitu kajian kepada kes sekolah antarabangsa. Thailand iaitu mempunyai sekolah antarabangsa Bangkok, iaitu ISB. ISB disingkatkan kepada Sekolah Antarabangsa Bangkok, mencerminkan evolusi pendidikan di Thailand, iaitu ditubuhkan pada tahun 1951.
ISB bermula sebagai sekolah untuk anak-anak diplomat. Ah, Apabila pendekatan pendidikan di Thailand berubah, ISP berkembang menjadi sebuah institusi yang menawarkan kurikulum antarabangsa dan teknologi yang canggih. Berbanding pada Vietnam, iaitu mempunyai sekolah antarabangsa British Hanoi, iaitu BIS Hanoi. BIS Hanoi adalah contoh evolusi pendidikan di Vietnam. Dengan pendekatan inklusif, BIS Hanoi menawarkan kurikulum antarabangsa untuk pelajar dan dari pelbagai latar belakang. Pendekatan ini mencerminkan perubahan dalam tuntutan pendidikan global di Vietnam. Sekian daripada saya. Nombor metrik 276070, Muhammad Firdaus bin Hamdan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kin, nombor metrik 276332. Seterusnya, cabaran dan peluang di masa depan. Cabaran bersama untuk Thailand dan Vietnam termasuk kekurangan sumber dan akses yang tidak sama rata, menyediakan infrastruktur pendidikan yang saksama dan meningkatkan akses kepada teknologi adalah menjadi keutamaan. Kedudukan pendidikan rendah di Thailand dan Vietnam. Walaupun Thailand telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan akses kepada pendidikan, cabaran terus timbul terutamanya di kawasan luar bandar. Faktor-faktor seperti kekurangan infrastruktur, guru terlatih dan kekurangan sumber terus menjadi penghalang kepada pendidikan yang saksama. Kampung-kampung di wilayah Isan di Thailand Utara adalah contoh kajian kes peringkat rendah. Kekurangan kemudahan pendidikan, guru yang tidak berkelayakan dan cabaran ekonomi menghalang kemajuan pendidikan dalam bidang ini. Vietnam pula menghadapi masalah yang sama dengan jurang pendidikan yang ketara antara kawasan bandar dan luar bandar. Akses kepada pendidikan berkualiti kekal sebagai cabaran dan beberapa bidang memerlukan perhatian khusus. Wilayah Chao Bang di Vietnam mencerminkan cabaran kedudukan rendah di kawasan luar bandar. Akses terhad, kekurangan guru terlatih dan keadaan ekonomi yang sukar menjejaskan kualiti pendidikan di kawasan ini. Seterusnya, kedudukan pendidikan tertinggi di Thailand dan Vietnam. Thailand telah mencapai pencapaian yang tinggi di peringkat pengajian tinggi, terutamanya di universiti seperti Universiti Chulalongkorn dan Universiti Mahidol. Program pendidikan adalah kerjasama antara bangsa telah meningkatkan reputasi Thailand dan dalam pendidikan tinggi. Sebagai contoh, Universiti Chulalongkorn di Bangkok mencerminkan kedudukan tertinggi di Thailand. Dengan tumpuan yang kuat terhadap pendidikan dan kerjasama antarabangsa, universiti telah menyokong pembangunan pendidikan tinggi di negara ini. Vietnam juga telah menunjukkan peningkatan dalam pendidikan tinggi dengan universiti seperti Universiti Kebangsaan Hanoi dan Universiti Teknologi Ho Chi Minh City. Inisiatif penyelidikan dan kerjasama global telah mengukuhkan kedudukan Vietnam di peringkat pendidikan antarabangsa. Universiti Kebangsaan Hanoi ialah contoh kedudukan tertinggi di Vietnam dengan program penyelidikan yang kukuh dan kerjasama dengan institusi antarabangsa. Universiti telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan imej pendidikan tinggi di Vietnam.
cabaran bersama ketaksamaan sosial dan ekonomi, yang mana jurang sosial dan ekonomi di kedua-dua negara kekal sebagai cabaran utama, memperluaskan akses kepada pendidikan dan meningkatkan kualiti di kawasan terpinggir adalah langkah kritikal untuk menangani jurang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 276054. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan perkembangan pendidikan guru di Thailand dan juga di Vietnam. Okey, perkembangan pendidikan guru di Thailand pada awal abad ke-20 di mana akses terhad dan kekurangan standard guru. Pada awal abad ke-20, Thailand menghadapi cabaran dalam menyediakan akses kepada pendidikan guru. Standard pendidikan guru belum ditarifkan sepenuhnya dan kekurangan sumber menjadikan latihan yang berkualiti itu agak sukar. Okay, pada tahun 1990-an, pembaharuan pendidikan guru. Di Thailand, pada tahun 1990, dia telah memulakan pembaharuan pendidikan guru untuk meningkatkan kualiti dan kerelevanan pendidikan menurut Ratana Ubol and Research 2016. Program pendidikan guru telah banyak diperluaskan dan lebih banyak pendekatan kontekstual diperkenalkan. Pada abad ke-21, penekanan kepada kemahiran pedagogi dan teknologi. Pedagogi dimaksudkan sebagai mendalami ilmu yang lebih luas dan juga ilmu yang lebih mendalam. Perkembangan terkini termasuk peningkatan penekanan terhadap kemahiran pedagogi dan penggunaan teknologi dalam pendidikan guru. Program latihan menyepadukan strategi pembelajaran inovatif dan pendekatan berasaskan teknologi. Sebagai contoh, program Standard Profesional Guru Thai (TPS) di Thailand merupakan satu contoh konkret perkembangan dalam menetapkan standard profesional untuk guru. Program ini menyediakan rangka kerja yang jelas untuk pembangunan kerjaya guru dan memastikan kualiti pengajaran yang konsisten. Selain itu, inisiatif Wira Guru adalah contoh program yang memotivasikan dan mengiktiraf pencapaian guru di Thailand. Program ini menggalakkan pembangunan profesional dan menaikkan imej guru dalam masyarakat di negara Thailand. Okey, seterusnya adalah perkembangan pendidikan guru di Vietnam. Bermula abad ke-20, di mana pendidikan guru dalam konteks kolonial, pendidikan guru di Vietnam pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh zaman penjajah. Sistem pendidikan guru dikendali oleh pihak berkuasa kolonial dan akses kepada pendidikan guru adalah terhad. Dan pada dekad 1980-an, di mana pembaharuan pendidikan dan penekanan kepada guru. Selepas perang berakhir, pada tahun 1975, Vietnam mengalami pembaharuan pendidikan pada tahun 1980-an. Penekanan yang kuat diberikan kepada pembangunan pendidikan guru dan program latihan telah diperluaskan. Abad yang ke-21, pemantapan kemahiran guru dan integrasi teknologi. Perkembangan terkini termasuk memperkukuhkan kemahiran guru dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Program latihan guru di Vietnam menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, menggabungkan strategi pembelajaran yang inovatif. Salah satu contoh pembangunan pendidikan guru di Vietnam adalah program sasaran nasional pembaharuan pendidikan komprehensif yang menyasarkan pembaharuan pendidikan menyeluruh, termasuk membangunkan pendidikan guru. Inisiatif ini termasuklah latihan guru, penambahbaikan kurikulum dan peningkatan kualiti pengajaran. Selain itu, program Perintis Sekolah Bestari di Vietnam merupakan contoh inisiatif yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan membangunkan kemahiran guru untuk menguruskan bilik darjah yang dilengkapi teknologi. Baiklah, kesimpulannya,
Perbandingan sistem pendidikan antara Thailand dan Vietnam membuka ruang untuk memahami dinamik kompleks yang mempengaruhi kedua-dua negara. Thailand dan Vietnam mempunyai latar belakang sosioekonomi yang unik. Thailand sebagai ekonomi yang semakin maju menghadapi cabaran ketidaksamaan sosial. Sementara, Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah berjaya mengurangkan tahap kemiskinan. Politik di Thailand dipengaruhi oleh sistem raja berperlembagaan dengan peranan yang penting yang dimainkan oleh raja. Sebaliknya, Vietnam melaksanakan sistem komunis dengan satu parti yang memimpin. Sementara itu, raja di Thailand memegang peranan simbolik dan rohani. Manakala di Vietnam, peranan raja telah beralih kepada presiden di bawah pemerintahan komunis. Thailand dan Vietnam mempunyai struktur politik, pentadbiran dan ketenteraan yang berbeza. Thailand mengekalkan sistem raja perlembagaan, manakala Vietnam mengamalkan sistem komunis. Pendidikan di kedua-dua negara mencerminkan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat moden. Thailand menekankan penggunaan teknologi dalam pendidikan, manakala Vietnam menghadapi cabaran untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi. Evolusi pendidikan di Thailand dan Vietnam mencerminkan penyesuaian kepada perubahan sosial, politik dan ekonomi. Kedudukan pendidikan terendah dan tertinggi di Thailand dan Vietnam juga mencerminkan kerumitan, cabaran dan pencapaian dalam sistem pendidikan mereka. Perkembangan pendidikan guru di Thailand dan Vietnam mencerminkan usaha untuk meningkatkan taraf dan kerelevanan pendidikan guru dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan memberi tumpuan kepada pembaharuan dasar dan melaksanakan program-program yang berkaitan, kedua-dua negara ini boleh terus memperkukuh peranan penting guru dalam membentuk masa depan pendidikan mereka. Sekian, terima kasih daripada kami.